Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Malaysia. Saya ucapkan anda bersama saya, Jannah Jalidar, dalam program 7 Soalan KPT, dan bersama saya di studio pada hari ini ialah Dr. Nurhayati Zakaria, pengarah bahagian kurikulum Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Terima kasih Doktor kerana sudi datang ke studio kita pada hari ini. Baik, pada hari ini kita akan membincangkan mengenai topik Politeknik, dan Doktor, mungkin kita terus kepada soalan yang pertama Doktor. Sejak bila Politeknik mula ditubuhkan dan apakah peringkat pengajian yang ditawarkan di Politeknik seperti diploma, sijil dan lain-lain lagi? Silakan Doktor. Okay, terima kasih Puan Jannah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Untuk makluman, sebenarnya pengajian Politeknik dah lama ditawarkan di Malaysia ini, bermula sejak tahun 1969 lagi, iaitu Politeknik Ungku Umar Ipoh lah. Jadi pengajian Politeknik di Malaysia ni memang merupakan pilihan, antara pilihan utama bagi pelajar yang cenderung kepada bidang TVET untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana muda, diploma dan juga sijil kemahiran bagi orang kelainan upaya di Politeknik dan juga sebenarnya di Kolej Komuniti. So pada awal penubuhan hanya program perkapalan dan juga program akuntansi sahaja yang ditawarkan di peringkat diploma, tetapi selainnya pada ketika itu hanya di peringkat sijil sahaja. Okay, program diploma ini ditawarkan seawal tahun 90-an dan sijil telah mula secara berperingkat tidak ditawarkan bermula tahun 2010, manakala hanya program sijil kemahiran khas bagi pelajar orang kelainan upaya sahaja terus ditawarkan bermula tahun 2000 sehingga hari ini. Jadi semua politeknik di Malaysia ini sebenarnya di bawah seliaan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi. Dan sistem pendidikan politeknik di Malaysia ini mula diperkenalkan oleh KPM dengan bantuan UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, melalui penubuhan politeknik pertamanya iaitu Politeknik Ungku Umar pada tahun 1969. Jadi penubuhan PUO ini dikenali sebagai PUO, Politeknik Ungku Umar ini telah menerima pembiayaan melalui United Nations Development Plan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja separa profesional dalam bidang kejuruteraan, bidang perdagangan dan juga bidang perkhidmatan bagi menampung keperluan guna tenaga pada ketika itu. Kedudukan Politeknik ini juga diperkukuhkan dengan perakuan Jawatankuasa Kabinet mengenai pendidikan pada tahun 1979 dan Pelan Induk Perindustrian Kebangsaan pertama 1985-1995. Sehingga kini terdapat 36 buah politeknik di seluruh Malaysia yang dikategorikan sebagai politeknik premier ada 3 buah, politeknik konvensional kita ada 28 buah dan juga politeknik metro sebanyak 5 buah. Kini kita sebenarnya buat hari ini kita lebih 10,000 orang orang kata tenaga kerja ataupun pensyarah yang mengajar di politeknik dan juga kolej komuniti, dan kita mempunyai lebih 100,000 orang pelajar dan alumni kita sebenarnya dah nak mencecah 100 juta orang jadi kalau kita lihat Politeknik Premier ni adalah Politeknik Ungku Umar, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan juga Politeknik Ibrahim Sultan. Dan Politeknik Metro ni adalah letaknya di bandar-bandar lah iaitu Politeknik Metro Kuala Lumpur, Politeknik Metro Johor Bahru, Politeknik Metro Tasik Glugor, Polimetro Kuantan dan juga Politeknik Metro Betong. Dan selebihnya itu kita kategorikan sebagai politeknik konvensional. Baik, Doktor, mungkin dekat luar sana ada yang mungkin masih tertanya-tanya, apakah beza Politeknik Premier, Politeknik Konvensional dan juga Politeknik Metro itu? Ini soalan yang selalu orang tanya sebenarnya Apakah perbezaan ketiga-tiga kategori politeknik ini Kalau kita lihatlah kesemua politeknik ini menawarkan struktur kurikulum yang sama bagi program diploma, kerana semua kurikulum pengajian ini dikendalikan secara berpusat di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, kecuali bagi program bachelor ataupun sarjana muda di mana pembangunan kurikulumnya diberikan autonomi kepada institusi bersama dengan pihak industri dengan pemantauan bahagian kurikulum sendiri dari aspek keperluan standard program dan juga keperluan akreditasi. Jadi kalau kita lihat di Politeknik Premier especially mereka menawarkan program-program bachelor ataupun sarjana muda tadi dengan menggunakan mod pengajian work based learning.
di mana semua program-program ini mendapat akreditasi daripada ETAC di bawah BEM, TTAC di bawah MBOT dan juga daripada MQA yang standing dengan program-program ijazah yang ditawarkan di universiti. Dan pelajar-pelajar di bawah Politeknik Premier yang mengikuti program bachelor ini sebenarnya mereka orang kata kebolehpasaran mereka ni sebenarnya 100%. Kerana program-program WBL ini bekerjasama erat dengan industri. Jadi itu yang kita katakan tadi daripada Politeknik Premier lah, di mana perbezaannya kalau kita lihat mereka juga mempunyai niche area masing-masing yang telah kukuh lah sebenarnya di ketiga buah Politeknik Premier ini, dan juga melaksanakan program-program WBL tadi. Sebagai contoh, kalau kita lihat niche area di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, mereka mempunyai medical electronic dan Center of Technology mereka juga adalah dalam bidang medical electronic. So begitu juga di Politeknik Ungku Umar ada dua niche area dan juga dua COT yang telah ditauliahkan kepada Politeknik Ungku Umar, dan satu lagi adalah Politeknik Ibrahim Sultan. Jadi Politeknik Ibrahim Sultan ni kalau kita lihat mereka menawarkan dalam bidang design dan bidang design iaitu seni reka kreatif dan reka bentuk industri, dan COT mereka pun kita namakan sebagai Creative Design Center. Jadi itu bagi Politeknik Premier. Dan untuk Politeknik Metro pula, kita pergi pada Politeknik Metro dulu ya. So Politeknik Metro ni sebenarnya mereka ni lokasinya adalah terletak di bandar-bandar ataupun pusat-pusat komersial seperti Politeknik Metro Kuala Lumpur. Kalau kita lihat bagi Politeknik Metro ini, mereka sentiasa dapat bekerjasama dengan industri, kemajuan industri setempat. Seperti kalau kita tengok dia ada bidang perhotelan. So di Kuala Lumpur ni dia banyak hotel. Jadi mereka lebih mudah dan dapat menunjukkan impak itu lebih berkesan, lebih cepat kerana kerjasama dengan pihak-pihak industri ataupun bidang-bidang yang industri tawarkan di sekitar Kuala Lumpur ini. Dan selebihnya adalah bagi Politeknik Konvensional, iaitu ada 28 buah kesemuanya. Jadi Politeknik Konvensional ni menawarkan dalam pelbagai bidang diploma dan juga sijil orang kelainan upaya tadi ya. Jadi selain itulah antara perbezaan Politeknik Premier, Politeknik Konvensional dan juga Politeknik Metro. Doktor, mungkin boleh nyatakan pula senarai-senarai program pengajian yang ditawarkan di Politeknik itu. Program pengajian ni banyak, memang banyak. Dengan lain perkataan, sebenarnya program pengajian ni dia cover semua bidang. Saya rasa tak ada yang tak ada lah yang ditawarkan di Politeknik ni. Jadi kalau kita lihat bidang-bidang seperti kejuruteraan, hospitality, perdagangan, pengkomputeran, perkhidmatan, reka bentuk dan kreatif dan juga teknologi pertanian. So di bawah setiap bidang ni ada banyak lagi program-program yang ditawarkan. Jadi ini adalah bidang-bidang yang utama. Jadi kalau kita lihat program-program yang ditawarkan di peringkat sarjana pula ada 7 program, terutamanya tadi di Politeknik Premier iaitu Politeknik Ibrahim Sultan, Politeknik Ungku Umar dan juga Politeknik satu lagi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Okey. Jadi kalau kita lihat 7 program ijazah ini memang macam mana saya kata tadi adalah setanding lah dengan program-program ijazah yang ditawarkan di peringkat universiti ya. Cuma dari segi pelaksanaannya berbeza kerana menggunakan mod pengajian work-based learning. Dan manakala kita ada 74 program diploma yang ditawarkan di seluruh Politeknik Malaysia, termasuklah tadi Politeknik Premier, Politeknik Konvensional dan juga Politeknik Metro. Dan selain daripada itu ada 5 sijil kemahiran asas. Yang ini memang khas lah, memang special untuk orang kelainan upaya, pendengaran dan juga pertuturan. Jadi kalau di Kolej Komuniti pun kita ada juga untuk OKU, tetapi dari kategori OKU yang sama dan juga ada kategori OKU yang lain ya. Baik, jika tadi doktor telah pun menerangkan program-program yang ditawarkan di Politeknik, apa pula syarat-syarat kelayakan untuk memohon kemasukan ke Politeknik ini, doktor? Okey, terima kasih. Okey, sebenarnya syarat ini tidaklah terlalu tinggi untuk masuk ke sistem Politeknik ini, kerana kita meletakkan syarat dengan 3 kepujian sebenarnya untuk masuk ke semua program diploma Politeknik dan juga Kolej Komuniti. Tetapi kita ada juga program-program yang special sebenarnya, di mana kita memerlukan 5 kredit seperti diploma penyelenggaraan pesawat, diploma perkapalan ya, marine ya, dan ada lagi beberapa program yang lain lah. Tetapi kebanyakan program itu sebenarnya hanya memerlukan 3 sahaja kredit. Bagi mata pelajaran bahasa Melayu ya, kita wajib lulus, sejarah wajib lulus, dan syarat bahasa Inggeris, matematik serta sains ataupun fizik
ataupun kimia adalah mengikut bidang. Jadi tak semua bidang nak kata mesti kredit sains, fizik, matematik ya. So mengikut bidang lah, tapi syarat utama tadi adalah yang wajib lulus adalah 3 orang kata subjek utama ya. Dan pemohon ini bagi program sarjana pula pemohon mestilah daripada lepasan diploma politeknik dan juga ataupun daripada mana-mana diploma institusi pengajian awam yang lain lah. Dan mereka mesti mendapat kepujian dalam bahasa Melayu di peringkat SPM juga ya. So walau bagaimanapun pemohon adalah digalakkan untuk sentiasa merujuk syarat khas bagi setiap program yang ditawarkan melalui laman sesawang ya di ambilan.mypolicc.edu.my untuk maklumat lanjut ya dari masa ke semasa. Okey, sebagaimana saya katakan tadi, terdapatlah program-program khusus yang memerlukan 5 kredit. Jadi yang ini kita katakan perlu rujuk, walaupun kita katakan tadi 3 kredit, tetapi perlu rujuk sebenarnya laman sesawang ini kerana ada program-program khas yang memerlukan 5 kredit untuk syarat kemasukan. Baik doktor, kita sedia maklum yuran pengajian di Politeknik ni antara yang terendah di Malaysia dan kadarnya juga tidak berubah setelah sekian lama. Mungkin doktor boleh uraikan sedikit. Itu memang betul lah ya Puan Jana. Memang kadar yuran kita ni sangat rendah lah sebenarnya ya. Banyak government membantu kita sebenarnya bagi anak-anak ya ataupun pelepasan SPM ni untuk menyambung pengajian di Politeknik. Jadi kalau kita lihat yuran pengajian ni memang serendah ringgit Malaysia 200 sahaja bagi setiap semester ya. Jadi kalau diikutkan sepanjang tempoh pengajian tu memang tak banyak lah ya yang perlu ibu bapa ataupun pelajar-pelajar membuat pinjaman ya daripada PTPTN dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kadar yuran tersebut ni bukan hanya pada peringkat diploma dan CJ saja, di peringkat ijazah pun sama. Sama 200 juga bagi setiap semester. Jadi memang rendahlah sangat ya bagi saya untuk kadar yuran ini yang tidak berubah ya daripada dulu sampai sekarang. Jadi doktor, bila mungkin pelajar-pelajar yang ingin masuk ke Politeknik ini boleh membuat permohonan? Tarikh-tarikh yang tertentu, mungkin bagaimana permohonan ini boleh dibuat dan pada bulan berapa mungkin pelajar-pelajar baru yang akan diambil mula mendaftar? Okey. Kita sebenarnya ada 2 intake lah, 2 pengambilan pada setiap tahun di mana kalau kita lihat permohonan ni akan dibukalah 2 kali. Sekali sebaik saja keluarnya keputusan SPM ya, iaitu kita panggil pada sesi 1 pemohon boleh melakukan permohonan melalui laman sesawang UPU di pautan http upu.moher.gov.my. Dan pemohon juga boleh mengemaskini pilihan program mereka yang telah dibuat melalui pautan yang sama. Jadi bagi permohonan dan kemasukan ke sesi 2 pula, pemohon hendaklah terus membuat permohonan ataupun rayuan melalui pautan http ambilan.mypolicc.edu.my. Jadi yang itu kali kedua tu lainlah pula dia punya laman sesawangnya ya. Dan pelajar baru akan mula mendaftar sekitar bulan Januari ataupun awal Februari pada setiap tahun lah. Jadi itu bagi sesi 2 ya. Baik, doktor, bagaimana pula pandangan doktor, mungkin apa kelebihan yang akan diperolehi oleh pelajar-pelajar sekiranya mereka menyambung pengajian ke Politeknik ini? Kelebihan ni banyak. Saya kena cakap panjang sikit ni ya. Okey ya. So kalau kita lihat ya antara kelebihan tadi sebagaimana kita bincang tadi iaitu yuran pengajian serendah RM200. Okey, dan merupakan orang kata Politeknik ini merupakan milik penuh kerajaan. Okey, yang bernaung di bawah Kementerian Pengajian Tinggi lah. Sekarang kalau dulu kita KPM, KPT, KPM, but now sekarang kita di bawah Kementerian Pengajian Tinggi ya. Selain pada itu, Politeknik juga turut menyediakan fasiliti yang serba lengkap bagi menyokong proses pembelajaran pelajar ketika berada di kampus lah. Jadi program-program Politeknik ini juga mendapat pengiktirafan badan akreditasi. Itu yang penting sekali ya, iaitu daripada MQA, daripada ETAC dan juga daripada MBOD. Ini bagi membolehkan mereka sebenarnya menyambung pengajian lah di peringkat yang lebih tinggi ya. Jadi itulah pentingnya program-program ini mendapat akreditasi daripada badan-badan tersebut. Jadi selain daripada itu, program-program di Politeknik ini menjalankan kolaborasi dan perkongsian pintar bersama industri. Sebenarnya bila sebut Politeknik je kita akan kata industri ya, kerana kita sentiasa bekerjasama padulah sebenarnya dengan industri ini dalam daripada proses awal pembangunan kurikulum sehinggalah pelaksanaan proses pembelajaran dan pengajaran dan juga sehingga latihan industri dan juga penempatan pekerjaan. Jadi kita juga selalunya biasanya akan melibatkan pakar-pakar daripada industri
industri lah. Jadi kurikulum yang kami bangun ini adalah bersama dengan pihak industri juga ya. Jadi sebagai contoh lah yang paling orang kata menjadi signature program kepada kita adalah pengajian dalam bentuk work based learning WBL bagi program ijazah sarjana muda dan juga program diploma di politeknik dan juga di college community. Jadi program orang kata menggunakan mod pengajian work based learning ini, sebenarnya kita memang kerjasama erat dengan industri dan penilaian serta pelaksanaan kurikulum itu bersama-sama dengan pihak industri ya. Jadi kalau kita lihat apa lagi kelebihan politeknik ini, macam saya katakan tadi bahawa kita menawarkan program dalam pelbagai bidang ya. Jadi kalau kita lihat tadi bidang kejuruteraan, ada awam, ada mekanikal, ada elektrikal. Kalau hospitality ni ada pelancongan, ada pengurusan hotel. Okey, kalau perdagangannya ada perakaunan, pengurusan perniagaan. Kalau saya sebut memang banyaklah kat sini ya. Dan juga tak lari pada bidang-bidang teknologi makanan, agroteknologi dan juga pelbagai lagi program niche ya dalam bidang, belum lagi bidang-bidang yang khusus ni seperti perkapalan, aircraft maintenance ya, di mana program ni memang sangat orang kata menjadi rebutan ramai lah dalam sistem politeknik ya. Jadi pada pandangan saya sekiranya seorang pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia ini sudah tahu bidang apa yang mereka minati, jadi eloklah mereka masuklah program diploma ni dulu ya. Berbanding dengan program-program contohnya matrikulasi, kadang-kadang dia tak tahu lagi apa dia nak ambil selepas mengikuti pengajian di peringkat matrikulasi ini. Tetapi kalau dia dah tahu apa minat dia sebenarnya, ramai yang masuk dalam sistem politeknik, diploma dahulu ataupun nak ambil peringkat sijil dulu pun ada. Sebenarnya kita ramai menerima pelajar-pelajar yang excellent ya, dalam SPM dia, SPM. Jadi kita agak terkejut jugalah ya kalau kita lihat yang straight A pun ada bagi program-program khas tadi, dan ramai juga yang skor A dalam program-program diploma yang lain ya. Jadi program-program yang telah diakreditasi ini ya, seperti di bawah ETEC tadi, TTEC, di bawah MQA. Jadi ini boleh menjaminlah sebenarnya pelajar-pelajar untuk menyambung pengajian selepas itu. So para pelajar serta ibu bapa tidak perlu risau sebenarnya apabila menghantar ya anak-anak ke politeknik, di mana di samping kita mendapat akreditasi daripada badan-badan akreditasi tadi, kita juga ada pengiktirafan tambahan daripada badan-badan profesional, daripada industri-industri berkaitan dengan bidang yang mereka ceburi. Jadi itu belum habis lagi tu Puan Jannah, kelebihan dekat politeknik ni. Jadi politeknik ini merupakan institusi pengajian tinggi kerajaan yang bernaung ya, di bawah KPT tadi, dapat menyediakan fasiliti pembelajaran seperti bengkel yang seberlengkap, asrama pelajar yang moden dan selesa dengan kadar yuran pengajian tadi yang rendah. Itu yang paling penting sekali. Dan apa yang hebatnya lagi ya, walaupun kita menawarkan 7 program ijazah dan program diploma serta sijil, tetapi sebahagian besar dari tetangga pengajar ini adalah memiliki PhD dan juga master. Sedangkan program degree tadi tak banyak kan, tapi sebahagian besar daripada tenaga pengajar kita ni memang ada PhD dan master ya. Jadi kalau kita lihat, bagi saya lah pengajian yang ditawarkan di politeknik ini adalah best value for money. Bayar sikit tapi impaknya tinggi ya. Di mana kebolehpasaran dia memang dikenalpasti memang tinggi. Jadi kenapa kita nak bayar lebih lah, sedangkan kita ada menyediakan orang kata yuran pengajian yang rendah dan juga dapat memberikan impak yang tinggi kepada pelajar-pelajar ini selepas untuk mereka bekerja ya di luar sana. Jadi mereka juga boleh menyambung pengajian. Tadi bila saya kata menyambung pengajian ni, dia boleh pergi IPTS, dia boleh pergi IPTA, dia boleh juga universiti dalam dan juga di luar negara ya. Kerana program-program kita sebagaimana saya sebut tadi mempunyai akreditasi yang diiktiraf juga di peringkat antarabangsa. Jadi sejak tahun 70-an sehinggalah sekarang, ada banyak sebenarnya graduan kita ataupun alumni politeknik yang berjaya melanjutkan pengajian sehingga ke peringkat PhD di dalam dan juga di luar negara. Jadi itu memang jelaslah terbukti ya apakah specialnya masuk ke politeknik ini ya. Walaupun tempoh pengajian, kalau kita lihat ya, kenapa nak ambil diploma dulu? Setengah orang cakap diploma nak ambil 3 tahun, lepas tu nak sambung degree lagi kan. Tetapi bagi saya tidak, sebenarnya ia memberikan pengalaman yang lebih. Bila dah ada diploma, ada degree kan, sebenarnya pengalaman mereka sangat bermakna semasa menjalani program diploma sebelum mereka menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Jadi kalau sekiranya pelajar ini ingin terus bekerja pun boleh, tak nak sambung pengajian. Jadi mereka boleh bekerja dan gaji lebih kurang kalau kita lihat ya, serendah RM1,800 sehinggalah orang kata mencecah sebenarnya RM3,000 pun ada juga ya. Jadi itulah gaji graduan-graduan politeknik kita.
Dan kalau kita lihat kadar kebolehpasaran, memang jelas ya menunjukkan 93.7%. Jadi kalau kita lihat sebelum pandemik COVID-19 itu lagi tinggi. Lagi tinggi untuk kadar kebolehpasaran. Jadi pelajar dan ibu bapa tidak perlu risaulah, insya-Allah. Kita kata mengikuti pengajian di Politeknik ini adalah lebih terjamin lah sebenarnya. Baik, banyak sebenarnya yang Oh, telah banyak. dikongsikan Banyak oleh lagi. Dr. Nurhayati. Ada banyak lagi Banyak mungkin lagi. akan dikongsikan selepas ini. Terima kasih banyak Okey. Dr. Nurhayati kerana sudi bersama-sama di studio pada hari ini. Tadi Dr. Nurhayati ada sebutkan Politeknik ini best value for money. Ya. Jadi mungkin ramai yang berminat untuk masuk ke Politeknik selepas ini. InsyaAllah. Selepas mendengar penerangan daripada Dr. Nurhayati Zakaria, itu pengarah bahagian kurikulum Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Baik, itu sahaja sekian untuk hari ini perkongsian kami di program 7 Soalan KPT bersama saya Jannah Zalidah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.